Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kerana sekali lagi bersama kita di sidang akhbar ini yang kita panggil, yang kita harap dapat membawa pencerahan kepada beberapa isu yang kita terima daripada golongan pelancong yang ada membuat aduan kepada kita, iaitu ini berkaitan dengan makanan, isu makanan yang kita dapat daripada pelancong-pelancong Timur Tengah yang datang di sini, mungkin tarikan tahun melawat Malaysia tahun ini, dan juga mungkin juga di atas nama Malaysia sebagai sebuah negara Islam yang terkenal dan juga dikenali sebagai halal haq. Jadi aduan yang kita terima ini adalah berkaitan makanan yang tidak halal yang dijual di kebanyakan restoran-restoran di bandar-bandar utama, contohnya di Kuala Lumpur dan di Petaling Jaya, yang para pelancong ni yang kita pun kadang-kadang ialah ini isu ni dia serba salah sikit. Isu kita ni agak serba salah. Tapi sebagai tetamu, sebagai host sebagai host, kita perlu ambil perhatian terhadap perkara ini, kerana ia kalau tidak diambil perhatian dengan sebaik mungkin, ia akan mengganggu gugat keselesaan pelancong, terutama pelancong Islam yang datang. Kerana mungkin disebabkan kejahilan mereka yang adanya tidak tahu berbahasa Inggeris, tidak tahu berbahasa Melayu, dan sudah tentu tak tahu bahasa Cina dan bahasa-bahasa utama. Jadi bila datang ke sini itu sebagai halal haq, mereka ini telah mengalami satu kejutan lah. Bila datang sini, dia tengok mana-mana restoran yang ada di Bukit Bintang ke, di kompleks-kompleks utama di Kuala Lumpur ini, datang dan dia orang anggap benda ini semuanya halal. Mungkin macam orang kita pergi ke Mekah, kita makan tu dia beranggapan semua makanan adalah halal, ya. Jadi aduan ini kita terima setelah mereka ini dengan secara ignorant pergi makan di kedai-kedai tertentu, dan sebenarnya menu pun tak boleh nak baca. Jadi pergi makan, pergi order chicken ke apa benda ke, orang cadang, jadi dia makan. Jadi aduan yang diterima adalah mereka ini seolah-olah mungkin orang tak tipu dia, tapi mungkin juga mereka tidak diberi penjelasan dengan jelas, sehingga kan mereka termakan makan makanan yang tidak halal ataupun yang mengandungi babi dalam hidangan itu tersebut. Jadi kita setelah sebenarnya ada mulakan inisiatif untuk membuka meja Arab, meja pelancong Arab, di mana mereka boleh mengadu melalui kawan-kawan mereka yang berbangsa Arab di sini, yang membawa aduan-aduan ini kepada kita. Yang kita pun telah pergi buat semakan, kita telah buat survey di beberapa kompleks di yang berhampiran dengan ini ke yang jauh daripada sini. Memang ada keadaan ini, kerana dia tidak ada satu lambang yang menunjukkan ataupun logo yang menunjukkan benda itu halal atau tidak halal, pasal dia tak faham. Jadi bila dia pergi ke restoran, dia nak order makan, dia order, dan dia pun tak tahu nak minta, dia pun tak tahu nak cakap. Jadi setelah itu baru dia perasan. Jadi pada kita ini merupakan satu keadaan yang tidak sihat sebenarnya. Keadaan tidak sihat kepada nama baik negara kita, kerana di tahun melawat Malaysia tahun ini, dan Malaysia yang dikenali sebagai halal haq ini disalah tafsirkan. Jadi kita di Persatuan Pengguna Islam hari ini tidak hendak menuding jari kepada siapa-siapa sebenarnya. Cuma kita rakyat Malaysia perlu melihat perkara ini sebagai satu perkembangan yang perlu diambil tindakan sebaik mungkin, terutama oleh contohnya mungkin majlis tempatan
Pasal JAKIM tidak ada kaitan pasal benda ni benda yang tidak halal ya. Pasal kita tengok contohnya dalam lawatan kita ya, buat survey mengenai perkara ini, kita telah melihat beberapa kedai contohnya di Bangsa ada menulis non halal. Dia ada tulis terang-terang non halal. Ini saya rasa satu langkah positif yang perlu diambil oleh semua peniaga yang menunjukkan etikanya. Pasal kita pun tidak larang siapa nak makan apa benda, itu hak masing-masing. Tetapi sebagai peniaga yang tidak juga hendak merosakkan nama negara dengan menjual makanan yang tidak halal kepada orang Islam, maka mereka telah mengambil inisiatif non halal. Jadi dalam konteks pagi ini ya, kita memohon pihak majlis tempatan di BKL ke majlis-majlis perbandaran supaya dalam kempen etika yang kita cadangkan ya, menulis dengan jelas non halal ataupun for non muslim. Pasal kalau tidak, benda ini boleh menjejaskan reputasi kita lah ya. Reputasi kita sebagai satu negara yang dilihat sebagai hak halal ya. Jadi kita mengharapkan satu undang-undang kecil, mungkin undang-undang kecil dikeluarkan oleh majlis tempatan bagi memerlukan mereka yang menjual makanan yang tidak halal supaya meletakkan tanda tidak halal ya di premis mereka, bagi mengelakkan sebarang kejadian yang akan mendatangkan perasaan tidak puas hati dan marah setengah pelancong yang datang ya. Jadi kita amat berharap ya benda ini dapat dilakukan sesegera mungkin ya, supaya kejadian ini tidak berterusan ya dalam masyarakat kita. Kita sebenarnya bahagian undang-undang kita juga telah melihat kaedah undang-undang yang ada hari ini, tapi rasanya mungkin tidak ada kaedah undang-undang yang ada sekarang ini yang boleh diambil. Jadi ini mungkin merupakan satu tindakan baru yang perlu dilakukan oleh majlis tempatan bagi menjaga nama kita. Pasal kita, saya rasa ini adalah jelas kita harus faham, dan saya rasa rakyat Malaysia pun faham, kalau kita pun tak mahu kalau pelancong daripada India pergi makan barang yang yang mengandungi binatang apabila mereka adalah vegetarian ya. Jadi ini perkara-perkara yang saya rasa semua kena ambil peka, dan ialah sebenar hari kebangsaan ini, saya rasa semua rakyat Malaysia harus memainkan tanggungjawab dalam isu ini, terutama kerana kalau kita lihat ya, kita tak mahu terjejas daripada segi kedatangan pelancong ya. Dan perkara ini kalau tidak ditangani boleh menjejas kedatangan pelancong yang mungkin tidak seronok ataupun tidak happy. Yalah, bukan semua orang yang datang yang tak begitu, tapi pada yang mahu ya, pada yang mahu yang melihat seperti orang India juga yang ada vegetarian, patutnya ditulis non vegetarian ke whatever. Pasal ini sama-sama kita anggap ini sebagai satu langkah untuk menjayakan matlamat negara ya, untuk mendatangkan ialah terutama pendapatan daripada pelancongan yang kita lihat begitu memperansangkan. Jadi bila beretika ni, dia tidak semestinya serve untuk orang Islam, pasal ini perniagaan bebas, tetapi dia hendak bercerita. Sama juga kita, contohnya hari ini di sini, pasal kita tengok ada juga elemen-elemen yang tidak sihat. Contohnya daging rusa. Dia jual daging rusa tapi dia campur je dengan daging lembu. Jadi pada setengah-setengah orang mungkin tidak kisah, tapi kepada orang India dia tak boleh terima tu. Dan mungkin juga kalau yang daging kambing dengan lembu pun bercampur. Jadi ini melibatkan etik, dan saya takut perkara ini akan menjadi barah kepada industri, sehingga kan esok nama negara, itu yang paling penting, nama negara. Untuk kali ini kita bercerita pasal pelancong Arab yang kita hendak
jemput untuk berbelanja di negara kita untuk mendatangkan tukaran wang yang tinggi. Jadi kita perlu mencari kaedah, tapi kaedah yang paling mudah maknanya self regulator, maknanya kedai-kedai bubur dulu sebelum menentukan undang-undang ada, saya menyeru para pekedai supaya meletakkan, pasal saya tengok ada kedai-kedai yang tulis for non-Muslim, ada, memang ada. Itu yang saya kata etika tu, itu dia for non-Muslim. Jadi kita fair lah. Jadi kita tidak mahu kita membuatkan mereka ini rasa terkilan dengan bawa family ramai-ramai makan-makan. Cuba bayang kalau kita sendirilah ya. Jadi ini satu keadaan yang amat tidak senang lah, yang tidak kata orang, yang tidak baik, yang kita rasa perlu ditangani segera. Bagi pengguna yang ingin mengemukakan sebarang aduan, sila hubungi alamat dan nombor telefon yang tertera.